أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا عظم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Maksudnya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah, menipukan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syok dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman, mereka menjawab, patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui akan hakikat yang sebenarnya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan, ketua-ketua mereka, mereka berkata pula, sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok akan orang-orang yang beriman. Allah membalas memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaan mereka, dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Berbandingan hal mereka, golongan yang munafik itu samalah seperti orang yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka, dan dibiarkannya mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu pun. Mereka seolah-olah orang yang pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu mereka tidak akan dapat kembali kepada kebenaran. Atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersama dengan gelap gelita dan guruh serta kilat,
Mereka menyumbakkan jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir, kerana mereka takut mati. Masakan mereka boleh terlepas sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Kilat itu pula hampir-hampir menyambar, menghilangkan penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahaya. Dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bengongnya. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Setelah kita baca dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan orang-orang yang beriman, sebanyak 4 ayat, dan berkenaan orang kafir 2 ayat sahaja, diterangkan dalam ayat-ayat yang banyak berkenaan sifat orang munafik. Orang munafik ialah mereka yang menyembunyikan kufurnya, yang menunjukkan seolah-olah dia beriman, tetapi hati dia tidak beriman. Para ulama tafsir mengatakan munafik ni ada 2. Yang pertama munafik i'tiqad, yang kedua munafik amalan. Munafik i'tiqad ialah mereka yang kufur, tak percaya pada Islam di dalam hatinya, mulutnya mengaku Islam. Munafik amalan ini ialah mereka yang menunjuk-nunjuk mengerjakan amal yang saleh. Munafik i'tiqad jadi kafir, munafik amalan dosa besar. Ingat, jangan buat main-main. Munafik amalan pun walaupun tak kafir, dosanya sangat besar. Lama kelamaan melemahkan iman. Jangan buat main seperti riak, wujud dan lain-lain yang dibahas oleh ulama-ulama tasawuf. Golongan munafik ini tidak ada di Mekah. Ketika Nabi berada di Mekah, tak ada golongan munafik. Kerana Islam menghadapi tentangan dan penindasan yang keras. Yang ada sama ada mereka yang nyata-nyata terang-terang beriman atau yang menyembunyikan imannya. Itu ada. Ada orang yang zahirnya kafir tapi hati dia beriman. Ini ada di Mekah. Munafik tak ada lagi di Mekah. Mereka yang hatinya beriman, zahirnya kufur kerana takut, mereka yang lemah, mereka ini boleh tahanlah juga. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mereka menyembunyikan iman. Allah menurunkan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat orang yang dipaksa, yang tak tahan menghadapi perasaan, hatinya dalam keadaan tenang beriman. Bila menghadapi paksaan, para ulama membenarkan 2 perkara. Yang pertama azimah, yang kedua rukhsah. Azimah ialah memilih mati syahid, sanggup menyatakan Islam, menyatakan iman, sehingga dibunuh, diseksa, mati syahid. Ini azimah. Sanggup diseksa, ditahan, menghadapi kesusahan. Ini azimah. Fadilatnya sangat besar. Yang kedua rukhsah. Mereka yang tak tahan menghadapi ujian, diseksa lalu mengucapkan kalimah kufur, lepas tu undur, dia tetap beriman lagi. Ini dimaaf oleh Allah Ta'ala. Fadilatnya kuranglah sikit. Ini ada di Mekah. Di antaranya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, di mana Yasir, ibu, isterinya semuanya, anaknya Ammar diseksa oleh Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Yasir dan Sumayyah mati, dibunuh. Anak dia Ammar sebut kalimah kufur lalu dibebaskan. Kemudian mengadu pada Nabi SAW. Allah Ta'ala menurunkan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat orang yang dipaksa, hatinya tenang dalam iman, di mana kelebihan azimah tidak ada. Begitulah mereka yang berhijrah, kalangan muhajirin, tak ada yang munafik. Kerana mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah ini betul-betul
meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak beranak, meninggalkan kesenangan yang ada di Mekah kerana Islam. Betul-betul ikhlas. Orang yang tak ikhlas tak berhijrah. Tak berhijrah kerana tak ikhlas. Sungguh. Ini hakikatnya. Maka tak ada munafik di kalangan muhajirin. Yang ada ialah kalangan penduduk Madinah setelah berlakunya peperangan Badar. Sebelum peperangan Badar, Nabi SAW mengadakan perundingan dan perdamaian dengan penduduk Madinah. Aus dan Khazraj masuk Islam. Yang masuk Islam dinamakan Ansar. Yang tak masuk Islam di kalangan orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ini kabilah belah Yahudi yang ada di Madinah. Dan termasuk kabilah Arab yang musyrikin yang tak masuk Islam. Nabi berdamai dengan mereka. Mereka awalnya nyata. Setelah berlaku peperangan Badar, Islam menang. Bila Islam menang, mereka yang kafir ni takut. Ada kalangan mereka yang mengampu, menunjukkan dia Islam juga. Diketuai oleh Abdullah bin Ubay, laknatullahi alaih. Abdullah bin Ubay dan pengikut-pengikutnya. Abdullah bin Ubay ini dicadangkan menjadi raja di Madinah. Jadi raja di Madinah oleh Aus dan Khazraj. Bila Nabi mari ke Madinah berhijrah, sebahagian besar Aus dan Khazraj masuk Islam. Nabi dilantik menjadi ketua di Madinah. Bukan saja Rasul, menjadi pemimpin di Madinah. Menyebabkan Abdullah bin Ubay marah. Tapi dia takut. Nak tunjukkan marah, dia takut. Dan menunjukkan Islam juga. Menunjukkan dia Islam juga. Menipu. Dan ada pengikut-pengikut dia. Sebahagiannya ialah Aus dan Khazraj dan kabilah Arab. Dan sedikit orang Yahudi. Orang Yahudi yang Islam, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Mukhairib yang mati dalam perang Uhud. Segelintir saja masuk Islam. Sebagian Yahudi tak masuk Islam dan ada yang munafik. Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang banyak berkenaan dengan munafik ini. Bukan saja ayat yang dibaca dalam surah Al-Baqarah yang kita baca panjang tadi, bahkan dalam surah-surah yang lain, Suratul Nisa, dalam Suratul Taubah, dalam Suratul Munafiqun, dalam surah-surah yang lain. Pasal apa Allah Ta'ala cerita panjang berkenaan orang munafik ini? Sebabnya untuk mengingatkan orang yang beriman jangan jadi munafik. Kerana banyak orang mudah gelincir jadi munafik. Kalau iman lemah jadi munafik. Maka Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat mereka. Kalau ada sifat-sifat ini, kena buang sifat-sifat ini. Allah Ta'ala tahu. Allah sembunyilah, Tuhan tahu siapa yang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di kalangan manusia itu ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka tidak beriman. Mereka pura-pura saja beriman, sebenarnya mereka tidak beriman. Allah Ta'ala dedahkan mereka. Allah Ta'ala nyatakan sifat mereka dengan tak disebut nama. Di sana ada hadis-hadis yang menyebut kalangan munafik yang Nabi tahu, iaitulah mereka yang merancang untuk membunuh Nabi dalam kembalinya daripada peperangan Tabuk. Allah Ta'ala dedahkan nama-nama ini, dan yang tahu namanya ialah Huzaifah ibn Yaman yang tahu nama-nama ni. Nabi tak beritahu ke orang lain. Sayyidina Umar tanya Huzaifah, nama aku ada tak? Nama aku. Huzaifah kata tak ada namamu. Mu tak masuk dalam munafik. Suka Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak tanya nama siapa dia, tak tanya. Itu rahsia. Pernah ditanya, wahai Rasulullah, pasal apa tak bunuh puak-puak ni? Nabi kata tak boleh. Kalau bunuh akan jadi fitnah. Jadi fitnah. Kalau mereka mari ke masjid sembahyang jemaah. Allah penyuruh ini sembahyang jemaah.
hadir dalam majlis ilmu. Bila Nabi mari bangun, Rasulullah siapa dah? Nak tunjuk dia kuat pada orang. Ni Abdullah bin Ubay. Padahal dia munafik. Setelah Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat mendedahkan Abdullah bin Ubay, anak dia Abdullah bin Ubay, anak dia nama Abdullah juga, minta izin dengan Nabi nak pancung kepala ayah dia. Nabi kata jangan, tak boleh, jangan. Sayyidina Umar minta izin, Nabi kata tak boleh. Sahabat tanya, Nabi kata nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat-sahabat dia. Orang kata sahabat juga walaupun dia munafik, akan jadi fitnah. Maka mereka tak dihukum. Abdullah bin Ubay ni bila dia mati, anak dia mengharapkan rahmat Allah, minta jubah Nabi untuk dikapankan ayah dia dengan jubah Nabi. Maka Nabi beri jubah. Kapan dengan jubah Nabi tak jadi apa? Allah Ta'ala tak terima, jangan. Munafik jangan awak main. Kapan ni jubah Nabi pun tak jadi apa. Dan anak dia jepuk. Nabi semayang, Nabi pergi semayang jenazah dia, berdoa di atas kubur. Allah Ta'ala tak terima doa Nabi kerana doa pada seorang yang kafir. Allah Ta'ala tak izin syafaat walaupun daripada Nabi sendiri. Ini kena faham. Kena ingat, iman sangat penting dalam kehidupan manusia. Itu cerita orang munafik. Allah Ta'ala dedahkan lagi, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu menipu Allah. Yukhadi'un Allah ataupun yakhda'un Allah, boleh baca dengan dua-dua tu makna menipu belaka. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak sedar. Di mana sifat orang munafik ini, dia tipu Allah, dia tipu orang yang beriman, dia tipu, dia tunjuk cerdik dia, padahal Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Mereka menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman, menunjukkan dia bersama dengan Islam, dan tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tak sedar. Mereka tak sedar ataupun mereka lalai. Segala langkah mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Amalan mereka, haji mereka, umrah mereka, zikir mereka, semayang mereka ditolak oleh Allah Ta'ala. Jangan buat main. Allah Ta'ala tolak, tunjuklah buat amal baik pun ditolak oleh Allah Ta'ala dalam keadaan mereka tidak sedar bahawa mereka melawan Islam, melawan Allah Ta'ala. Mereka merasa cerdik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, penyakitnya syok. Betul dah Islam ni? Orang duk kata Islam ni, ia sungguh kedok kan? Bukan. Ini dalam hati mereka ada penyakit keraguan terhadap Islam, sama ada seluruh ajaran Islam ataupun mana-mana ajaran Islam. Bila ajak pada Islam, dia ragu. Sungguh kedok. Cukuplah, kita semayang dah, puasa dah, padang dah, lain-lain kita tak apalah. Tak apalah. Ada keraguan di dalam hati mereka. Allah nak tambahkan keraguan itu, ditambah keraguan itu dalam hati mereka. Dan dia antara penyakitnya ialah riak, menunjuk-nunjuk kepada orang, menunjuk-nunjuk pada orang dia apa kuat Islam juga, nak ke Islam juga, tunjuk-tunjuk. Ini penyakit riak, tunjuk-tunjuk pada orang, padahal Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati mereka. Allah Ta'ala tambahkan penyakit itu kerana tidak ikhlas. Tak ikhlas dalam hati mereka, jadi bertambah penyakit itu. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih pada hari kiamat kelak, disebab apa yang mereka bohongkan. Kerana mereka bohongkan Islam, tak percayakan Islam, Allah Ta'ala tambahkan azab mereka. Tambah lagi azab mereka lebih pada orang kafir lagi. Kalau orang kafir nampak tertiang kafir, ni jadi penyakit dalam masyarakat Islam.
Disebut dalam pepatah kita jadi gunting dalam lipatan. Gunting dalam lipatan. Gunting duduk dalam kain, duduk gunting kain dalam lipatan, orang tak nampak. Merosakkan Islam, merosakkan kerja Islam, merosakkan masyarakat Islam dari dalam. Menjadi ejen pada musuh, alat pada musuh-musuh Islam. Membocorkan rahsia-rahsia Islam pada musuh Islam. Maka mereka sangat bahaya. Maka azab mereka lebih parah pada orang musyrikin lagi. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman, mereka menjawab, patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui akan hakikat yang sebenarnya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata pula, sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok akan orang-orang yang beriman. Allah membalas memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka meraba-raba di dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Maka tiadalah beruntung perniagaan mereka, dan tidak boleh pula dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Ayat ini mendedahkan sifat-sifat orang munafik, perangai-perangai orang munafik yang menunjukkan beriman padahal mereka tidak beriman. Allah Ta'ala tunjukkan tanda-tanda mereka. Di antaranya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu melakukan kejahatan, kerosakan di atas muka bumi, mereka berkata, sebenarnya kami berbuat kebaikan. Para ulama sahabat dan ulama tabi'in yang menafsirkan ayat ini mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kerosakan itu ialah perkara-perkara kufur dan perkara maksiat. Mereka melakukan perkara kufur, mereka melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kufur dan maksiat itu merosakkan bumi. Dengan sebab kufur, dengan sebab maksiatlah bumi ini jadi rosak, jadi punah. Bukan saja rosak kehidupan, rosak keluarga, rosak keamanan, rosak cuaca, rosak segala-galanya. Bermanusia buat maksiat, rasuah,
tak tahu halal dan haram, tomok ke harta, ke nak pitih, nak duit saja, menyebabkan mereka berlomba-lomba membuat kemajuan dunia dengan tidak ada batas. Maka rosak cuaca dunia, rosak iklim dunia, rosak keadaan dunia, berbalah di antara satu sama lain. Itu natijah daripada mengerjakan kekufuran dan mengerjakan maksiat. Maksiat itu sebab tidak percaya kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, tak percaya pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengerjakan maksiat. Dengan maksiat itu boleh pitih banyak, boleh buat kebajikan, boleh tolong orang, boleh beri subsidi. Pitih banyak, boleh beli orang, tolong orang, batu sana, batu sini. Tapi dengan duit apa? Dengan duit rasuah, dengan duit maksiat. Yang terima tu makan ke darah duit maksiat, ambil duit maksiat. Yang terima bantuan pula, bantuan duit haram, duit maksiat pula. Tidak ada keberkatan di dalam hidup. Ini akibat meninggalkan syariat Allah, meninggalkan hukum Allah, kufur terhadap Islam. Meninggalkan Islam. Dengan meninggalkan Islam, maka yang haram dihalalkan, yang batil dibenarkan, boleh buat apa saja. Bukan sahaja menghalalkan arak, judi, bahkan membenarkan rasuah. Boleh dikatakan kepada mereka, jangan kamu buat jahat di atas muka bumi ini. Dok kami buat baik. Mana dia? Bantu orang buat masjid, tolong orang miskin. Ini dia. Allah Ta'ala dedahkan di dalam Quran. Quran adalah mukjizat. Mukjizat ni bukan mukjizat benda pelik. Bila baca Quran, orang tekan tak lu. Hak ni kita tunggunya. Duk tunggu waktu je. Bukan seolah tak mahu mati. Orang tekan tak lu, selang tak lahir, tak lemah. Hak tu mukjizat Quran. Duk main waktu je. Semua manusia mati, Nabi pun mati. Kena faham. Mukjizat Quran ni mukjizat ilmu. Ini benda yang penting kita kena faham. Benda yang Quran sebut tu betul sungguh-sungguh. Terdapat di kalangan orang yang mengaku Islam, mengaku beriman pada Allah, percaya pada Islam, buat kerja amal Islam, makin akhir zaman makin ramai buat kerja Islam ni, tetapi melakukan kejahatan, meninggalkan syariat Allah. Kami membuat kebaikan. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah, sebenarnya mereka itu melakukan kejahatan. Mereka membuat kejahatan dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Dalam keadaan mereka tidak menyadari. Di antara kejahatan itu disebut dalam ayat yang lain, berwalak pada orang kafir. Berwalak pada orang kafir, berwalak pada bukan Islam, bersetia pada bukan Islam, merasakan seolah-olah kalau tak bergantung dengan Islam susah kita. Nak bergantung dengan orang kafir. Kita boleh berkawan dengan orang kafir, bukan tak boleh bersahabat dengan orang kafir. Bersahabat dalam kehidupan dunia saja. Kan nak tunjuk Islam pada dia, nak tunjuk Islam pada dia. Kalau kita tak bersahabat dengan dia, tak bekerjasama dengan dia, macam mana dia nak nampak Islam ni? Seboleh-bolehnya kita berhubung dengan orang kafir. Nabi berhutang dengan orang Yahudi. Nabi berhutang dengan orang Yahudi. Padahal boleh berhutang dengan sahabat. Tidak. Kerana nak tunjuk akhlak Islam pada orang Yahudi. Ini dia. Berniaga dengan orang Yahudi, nak tunjuk akhlak Islam pada orang Yahudi. Kita berniaga dengan Cina, nak tunjuk akhlak Islam pada orang Cina. Ni dok jahat pada Cina pula. Jahat pada orang bukan Islam. Cina yang bukan Islam, jahat pada mereka lagi. Pernah seorang pengawal beritahu pada saya, kontraktor Melayu Islam boleh projek buat masjid, cari kayu murah-murah, gawa semi barang je, buat masjid, nak untung banyak. Tapi ada orang bukan Islam dapat kontrak masjid, takut ni Tuhan Allah punya, takut Tuhan Allah punya. Dia orang kafir, ada sifat takut pada Tuhan, tapi amalan dia sia-sia, tak ada iman. Ini mereka macam ni berwalak pada orang bukan Islam. Disebut dalam ayat-ayat yang lain,
walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan mereka yang kufur itu setengah mereka berwalikan setengah yang lain, berwalikan setengah yang lain, menganggap bahawa berwala kepada orang bukan Islam itu menyebabkan kemajuan. Padahal Islam mengajar berkawan dengan orang bukan Islam untuk tarik dia pada Islam, bukan untuk bergantung kekuatan dengan dia. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu ambil orang kafir jadi wali-wali kepada kamu. Wali-wali yang diberi kepercayaan, ikut dasar dia, ikut hak dia nak, tidak boleh. Kita berkawan dengan orang kafir ada batas, ada batas. Bila dia minta kita ikut syariat dia, kita ada syariat, tidak boleh. Kalau syariat dia sama dengan syariat kita, lain. Macam bila orang Yahudi minta Nabi bicarakan zina, qisas di kalangan orang Yahudi di Madinah. Nabi kata, aku hukum sepuh ada dalam kitabmu, sepuh ada dalam kitabmu, bukan kitab Taurat. Rupa-rupanya apa yang ada kitab Taurat tu serupa dengan apa yang ada dalam Quran. Itu lain. Tetapi kalau bercanggah dengan Quran, kita kena ambil hak Quran. Ni dok ambil hak orang bukan Islam, tolak hak Quran, merendahkan hukum Quran, menghina hukum Quran, menghina hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita kena bebaskan diri daripada sifat-sifat ini. Kita kena tinggikan Islam. Islam mesti ditinggikan. Kan Islam yang sebenarnya boleh menyelamatkan manusia. Kalangan mereka ini sebenarnya kami nak buat kebaikan. Ini kebijaksanaan, kat dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan apa? Salah. Setengah tu pula menggunakan maqasid syariat. Maqasid syariat. Apa yang maqasid syariat? Maqasid syariat ialah matlamat hukum syariat. Apa matlamat hukum syariat? Membawa maslahat pada manusia. Maslahat dunia dan maslahat akhirat. Maslahat ni ada tiga maslahat, kena faham. Maslahat mu'tabarah. Yang kedua maslahah mulghah. Yang ketiga masalah atau maslahah mursalah. Maslahah mu'tabarah, maslahah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ada maslahat. Allah Taala letak puasa ni ada hikmah, kebaikan. Wa antasumu khairul lakum. Kamu berpuasa lebih baik pada kamu. Tiba-tiba dia tak puasa kerana nak jaga maslahat, nak jaga ekonomi. Bukan kerana uzur lain. Uzur diizinkan oleh Allah. Ini ada uzur. Dia menganggap puasa ni tidak ada maslahat, menjejahkan kedudukan ekonomi. Macam Habib Berkhaibar, Presiden Tunisia mati tu. Jangan puasa menjejahkan ekonomi. Masalah yang diiktibarkan oleh syarak kita tak boleh ubah. Berjihad fisabilillah, menentang musuh-musuh Islam, tak boleh. Ini menyusahkan diri. Kena ambil maslahat, menyusah, tak boleh. Allah Ta'ala menyatakan berjihad pahala yang sangat besar. Masalah yang Allah Ta'ala sudah putus, tak boleh dipindah. Ini masalah mu'tabarah yang diletakkan oleh syarak. Kedua, masalah mulghah, masalah yang dibatalkan oleh syarak. Syarak membatalkan masalah itu. Contohnya, dia merapok, dia curi. Pasal apa nak pergi Mekah, dia kata, payah saya piti sangat rapok bank. Payah saya piti sangat rapok, ambil duit orang kaya itu lebih, ambil buat tambang pergi Mekah. Itu masalah mulghah, masalah yang dilarangkan oleh syarak. Syarak membatalkan kerana caranya haram, cara merosakkan orang ramai, tidak boleh. Masalah yang dilarangkan. Kemudian masalah yang mu'tabarah, masalah mursalah, masalah yang tidak ada ketetapan Allah, masalah yang tak bercanggah dengan nas. Ini maqasid syariah yang boleh dibincang, ini ada batas dia. Ini dak maqasid syariah lah, apa-apa macam-macam. Gunakan kaedah-kaedah syarak dengan cara yang tak betul. Kaedah syarak ni ada batas, ada dia, kena faham betul-betul. Termasuklah kerja orang munafik ni melanggar hukum syarak.
melanggar bata-bata Allah SWT. Allah Ta'ala kata, ala innahum humun mufsiduna walakin la tash'urun. Ingat, sebenarnya mereka itu melakukan kejahatan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sebenarnya mereka buat jahat, tapi mereka tak sedar apa yang mereka buat itu adalah kejahatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.